Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk jirim. Okey, kita kena faham dahulu apa maksud jirim. Jirim ialah semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jadi, jirim ni semua benda yang mempunyai jisim dan ruang. Dua je konsep dia. Satu, ada jisim. Dua, memenuhi ruang. Okey, itu konsep dia lah. Okey. Yang seterusnya, okey, jirim ni bukan dia tak semestinya benda hidup je. Benda dia boleh jadi benda bukan hidup, benda hidup. Sebab dia punya konsep dua je. Ada jisim, memenuhi ruang. Jadi kalau benda hidup ni, manusia, tumbuhan dan haiwan, semua kita kelaskan sebagai jirim. Sebab dia ada jisim dan memenuhi ruang lah. Okey, benda bukan hidup seperti air, tanah, batu dan udara. So dia adalah jirim. Sebab dia ada jisim dan memenuhi ruang. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, eksperimen ni, aktiviti ni nak tunjukkan bahawa tanah ni, adakah tanah ni jirim? Of course tanah adalah jirim. Sebab apa tanah adalah jirim? So tanah ni kita boleh timbang. So dia ada jisim. Tanah tu ada jisim. Boleh? Adakah dia memenuhi ruang? Ya. Kalau kita masuk dalam bekas tu, dia akan penuhi ruang ikut bekas tu. Boleh? Okey. So, kalau tengok kat sini, belon. Okey. Adakah udara mempunyai jisim dan ruang? Kita tengok kat sini. Okey, kita buat aktiviti ini. Okey, kita ambil dua belon. Okey. Yang sama besar, sama saiz. Kita tengok dua belon digantung ni. Bila saat kita pecahkan satu belon ni, kita dapati belon yang kuning ni akan lebih berat. Kita punya rod kaca tu rod kayu tu akan lebih tidak seimbang. Okey, tidak seimbang. Kalau sekarang ni seimbang, dia jadi tidak seimbang. Sebab apa? Ini menunjukkan udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Boleh? Okey. Seterusnya, okey. Habis yang tu ya, boleh ni? Okey, jadi udara pun dia memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Okey, kita pergi kepada sekarang ni kita nak pergi sifat fizik jirim. Okey, sifat fizik. Apa maksud sifat fizik? Sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 dera manusia menggunakan alat pengukur ataupun menggunakan alat pengukur. Okey, jadi sifat fizik ni dia kena guna 5 dera manusia lah. So sifat fizik ni dari segi bau, kita boleh tahu. Okey, itu sifat fizik lah. Okey, alat pengukur yang kita boleh ukur lah sifat fizik ni. Contoh, kita tengok kat sini sifat fizik, contoh dia. Okey, takat didih. Takat didih air ni adalah 1 darjah Celsius. So kita boleh ukur takat didih. Jadi gula boleh melarut dalam kopi. Itu adalah takat, itu adalah sifat fizik. Kemudian bahan pemegang payuk ni kita tengok kita buat daripada penebat haba. So adalah sifat fizik. Konduktor haba adalah penebat sifat fizik. Takat lebur air adalah sifat fizik. Boleh? Okey, itu sifat fizik. Okey, selain sifat fizik, okey, jirim juga ada sifat kimia. Okey, sifat kimia tu apa dia? Sifat kimia tu suatu bahan menunjukkan tindak balas suatu bahan. Okey, suatu bahan menunjukkan tindak balas suatu bahan dan menjadi bahan yang berbeza. Okey, maksud dia kita ada perubahan tindak balas kimia lah. Contoh bahan A kita campur dengan bahan B, dia jadi bahan lain. Itu adalah sifat kimia ni bergantung kepada tindak balas yang berlaku lah. Contoh sifat kimia kat sini, kita tengok pengaratan berlaku pada besi. Okey, pengaratan besi ni berlaku. Okey, pengaratan besi ni berlaku. Kenapa pengaratan besi ni berlaku? Disebabkan oleh kehadiran besi tambah dengan air tambah dengan ada udara. So ada pengaratan akan berlaku lah. Kemudian ini adalah sifat, dia akan besi tu akan berkarat. So pengaratan ni adalah sifat kimia. Petro membukakan jirim mudah yang terbakar. Petro pun adalah sifat, kita boleh tengok sifat kimia dah. Kita bakar dia, bila kita bakar dia akan membebaskan karbon dioksida lah. Petro ni bila kita bakar dia akan jadi karbon dioksida. Boleh? Okey. So, yang ni kita tengok, yang ni aktiviti ni bolehlah awak boleh tentukan yang mana satu sifat fizik, yang mana satu sifat sifat kimia lah. Okey, jadi sekarang kita nak kena kelaskan. Okey, kita kelaskan bagaimana kita mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri.
Kita nak tengok pelbagai ciri. Okey, kita tengok kat sini. Okey, kalau tengok gambar rajah ni, okey, air laut mempunyai rasa masin. Kenapa air laut rasa masin? Sebab ada kandungan garam dalam dalamnya. Boleh? Okey, garam dan air mempunyai takat didih yang berbeza. Okey, garam dan air ni ada takat didih yang berbeza lah. Jadi kita tahu garam ni diperbuat daripada air laut lah. So cara dia buat air laut tu, dia buat melalui proses penyejatan. Air dia akan sejat. Air akan disejat lah. Air tersejat menjadi wak air kerana takat didih air lebih rendah daripada garam. So dia akan buat garam, dia akan jemur garam tu, dia melalui penjejatan. Ada dalam YouTube, awak boleh tengok secara tradisional dia buat garam tu. Dia ambil air laut, kemudian dia akan jemur air laut tu. Jadi yang tinggal adalah garam lah. Boleh? Jadi yang akan tinggal kandungan garam, dia akan jemur lah garam air laut tu. Boleh? Okey, jadi hal ini menyebabkan hanya garam yang tinggal. Kita dapat mengelaskan kita dapat mengelaskan pelbagai jenis bahan berdasarkan ketumpatan, takat lebur, takat didih dan ketelarutan lah. Jadi kita boleh kelaskan bahan ni berdasarkan dia punya ketumpatan, takat lebur dan ketelarutan. Okey, ketumpatan dah belajar dah itu. Ketumpatan ni, bahan yang lebih tumpat dia akan tenggelam. Bahan yang kurang tumpat dia akan berada di permukaan ataupun dia akan terapung lah. Contoh minyak dan air kat sini. Minyak dan air, minyak ni kurang tumpat berbanding air. So minyak kurang tumpat berbanding air, minyak akan terapung di atas permukaan air. Okey, boleh. Sama lah juga kat sini, awak boleh tengok kat sini bahan yang lain. Okey, kalau saya ambil pasir dengan air, okey, kita dapati pasir akan tenggelam. Air akan berada atas permukaan pasir. Sebab apa? Sebab air ni kurang tumpat berbanding dengan air kurang tumpat berbanding pasir lah. Itu contoh lah. Ni contoh lah. Okey, boleh tengok. Okey, seterusnya kita pergi takat lebur dan takat didih. Takat lebur dan takat didih, semua bahan adalah berbeza. Okey, cuma kita nak pergi takat lebur ni. Apa maksud takat lebur? Okey, takat lebur. Okey, takat lebur ni ialah suhu apabila keadaan pepejar bertukar menjadi cair. Suhu macam mana? Okey, bahan tu bertukar daripada pepejar jadi cair. Contoh besi, kita nak besi, kita tahu dia wujud dalam pepejar. So kita nak leburkan dia jadi cair. So dia kita panggil takat lebur. Berapa takat lebur dia perlukan? Berapakah suhu yang diperlukan untuk meleburkan besi tersebut? Boleh? Jadi takat lebur besi kita dapati sangat tinggi, iaitu 1536 darjah Celsius. Manakala takat lebur ais ialah 0 darjah Celsius. Takat didih pula ialah suhu apabila keadaan cecair berubah menjadi gas. Cecair itu jadi gas. Contoh air mendidih pada suhu 1 darjah Celsius. So kita masuk air, bila suhu 1 darjah Celsius, kita akan nampak air itu bertukar menjadi wap air. Jadi gas lah. Ataupun kita tengok, kalau kita tengok minyak wangi dia punya takat didih dia lebih rendah daripada takat didih dia lebih rendah daripada takat air. Sebab tu dia mudah meruap. Boleh? Okey. So tu kita tengok kat sini ada bahan yang berbeza. Kat sini kita boleh tengok alkohol, takat lebur dia negatif 117 darjah Celsius. Takat didih dia 78 darjah Celsius. Boleh? Okey. Ketelarutan ialah kebolehan satu bahan untuk melarut dalam pelarut dan membentuk larutan. Okey, ketelarutan suatu bahan bergantung pada ciri-ciri fizik dan kimia bahan larut dan pelarut. Dia bergantung pada bahan kimia, bahan larut dan pelarut tu sendirilah. Saya bagi contoh ketelarutan ni. Kalau awak ambil cat air dengan cat minyak, so awak tak boleh guna cat minyak tu. Kalau cat minyak, mestilah kita nak larutkan dia, gunalah minyak lah. Tak boleh guna air. Kalau kita letak air, dia tak akan larut. Boleh ni? Okey, so itu saja untuk pengelasan. So ada 4 jenis pengelasan ya. Kita boleh kelaskan berdasarkan takat lebur, takat didih, takat lebur dan takat didih, ketumpatan, ketelarutan, dan satu lagi ketumpatan, dan lagi satu ketumpatan, takat lebur, takat didih dan ketelarutan lah. Kita boleh tengok daripada situlah.
Okay, itu saja untuk yang ni.